Cakaplah. Jakim.tv menyatukan ummah global. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kali ini bicara kita akan menyentuh tajuk yang berbunyi tanggungjawab para bapa terhadap anak-anak di bawahnya. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli kamu, iaitu isteri dan anak-anak kamu, daripada bakaran api neraka. Berpandukan pada ayat ini, dapat kita fahami bahawasanya selaku orang yang beriman, khususnya para bapa, mereka wajib melaksanakan tanggungjawab mereka terhadap anak-anak mereka yang di bawah jagaan mereka. Apakah kaedah, apakah cara yang perlu dilakukan oleh para bapa untuk memastikan anak-anak di bawah mereka terdidik dengan didikan yang selayaknya? Di sana ada beberapa noktah penting yang perlu dipatuhi dan perlu dilaksanakan oleh para bapa supaya mereka benar-benar menjadi para bapa yang bertanggungjawab dalam melaksanakan tarbiyah terhadap anak-anak di bawah jagaan mereka. Di antaranya, marilah sama-sama kita melihat kepada beberapa soalan. Dan daripada soalan ini, kita jawab adakah kita benar-benar melaksanakannya ataupun tidak. Sekiranya kita melaksanakannya, bermakna kita telah melaksanakan tanggungjawab kita. Tetapi sekiranya sebaliknya, bermakna kita belum lagi melaksanakan tanggungjawab yang sebenarnya, yang sewajibnya kita laksanakan. Soalan pertama ialah, adakah kita telah tanamkan dalam diri anak-anak kita semenjak kecil mereka tentang kesucian tauhid dan juga akidah keimanan? Kerana kitalah sebenarnya yang mewarnai akidah dan juga iman anak kita. Berpandukan kepada hadis Nabi yang berbunyi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa'abawahu ayyuhawwidanih aw yunassiranih aw yumajjisanih aw kama qala. Maksudnya, setiap anak Adam lahir dalam keadaan suci bersih. Para ibu dan bapanya lah yang berperanan untuk mewarnai anak tersebut, sama ada mahu diyahudikan atau dinasranikan atau dimajusikan. Yang kedua, adakah kita telah menyuruh anak kita mengerjakan sembahyang semenjak umur 7 tahun. Dan kita rotan mereka. Rotan untuk mengajar mereka ketika mana mereka tidak mengerjakan sembahyang bila mana mereka masuk umur 10 tahun. Ini juga arahan Nabi kita SAW yang berbunyi, satu hadis berbunyi, muru auladakum bis salah wa hum abna'us sab'in wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashar wa farriqu bainahum fil madaji'. Maksudnya, suruh anak kamu sembahyang bila mana mereka mencapai umur 7 tahun. Maknanya darjah 1 itu wajib mereka mengerjakan sembahyang. Dan rotan mereka bila mana mereka tidak mengerjakannya bila mana mencapai umur 10 tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka. Yang ketiga, adakah kita telah besarkan anak kita dengan akhlak Islam? Kita telah besarkan mereka dengan sifat-sifat yang mahmudah. Kita menceritakan kepada mereka tentang perlunya berbuat baik pada orang tua, perlunya bersifat amanah, perlunya bersifat benar dan istiqamah. Atau kita biarkan mereka membesar dalam keadaan tanpa dididik dengan akhlak-akhlak Islam. Sedangkan kita diajar oleh Nabi SAW dengan satu hadis yang berbunyi, addibu auladakum wa ahsinu adabahum. Bermaksud, perelokkan akhlak anak kamu dan
perbetulkan akhlak dan juga adab-adab mereka. Demikian juga kita melihat, adakah kita telah melaksanakan satu bentuk tarbiyah pada anak kita supaya mereka benar-benar mematuhi perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Adakah kita telah memperkenalkan pada mereka halal haram Allah? Yang ini haram, yang ini halal. Yang ini dosa dan yang ini pahala. Yang ini boleh bawa pada syurga dan ini boleh bawa pada neraka. Ataupun kita langsung tidak mengambil hirau tentang persoalan tersebut. Bahkan kita biarkan anak kita melihat televisyen dengan program yang tidak senonoh, ataupun kita membiarkan mereka bergaul bebas dengan manusia-manusia dan kawan-kawan yang tidak baik sehingga merosakkan mereka. Soalan yang seterusnya ialah, adakah kita telah mendidik anak kita supaya cintakan Nabi, cintakan keluarga Nabi, cintakan membaca Al-Quran? Adakah kita telah laksanakan tanggungjawab tersebut? Kita ajar ke anak kita nama-nama para anbiya daripada Adam alaihissalam sehinggalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah pernah kita menceritakan pada mereka kisah-kisah hidup para nabi? Ataupun adakah kita pernah mengajar pada mereka membaca Al-Quran dengan betul? Kerana itulah merupakan di antara tarbiyah yang wajib kita laksanakan terhadap anak-anak kita. Sebab kita lihat pada hari ini ramai di kalangan muda-mudi kita yang tak tahu membaca Al-Quran. Ramai di kalangan muda-mudi kita pada hari ini yang tidak kenal Nabi. Bila suruh sebut nama-nama Nabi, mereka tidak tahu. Tapi bila disuruh sebut nama-nama bintang filem, Bollywood, ataupun pelakon-pelakon handalan, pemain-pemain sukan, maka mereka boleh sebut dengan lancar dan fasih. Ini satu keterbalikan, satu keadaan yang tak sepatutnya berlaku. Bahkan wajib atas kita mendidik anak kita sejak daripada kecil supaya cintakan Nabi dengan menceritakan kisah-kisah perjuangan Nabi. Dan seterusnya, kita mengajar mereka membaca Al-Quran ataupun kita hantarkan mereka di tempat-tempat pengajian Al-Quran. Seterusnya, adakah kita selaku para bapa telah memerhatikan pergerakan anak-anak kita? Sejak daripada kecil mereka dengan siapa dia berkawan, bila dia keluar rumah, bila dia pulang daripada rumah. Kerana ini penting. Jangan kita menganggap bila anak kita dah masuk sekolah menengah, kononnya dia telah besar, dewasa, dia boleh naik motor, naik kenderaan apa sekalipun secara bebas, sehingga apa yang kita lihat pada hari ini, berlaku budaya rempit, budaya membawa kenderaan tanpa peraturan dan undang-undang sehingga menyusahkan manusia lain. Sedangkan Nabi kita mengajar kita supaya sentiasa memerhatikan pergerakan anak kita dengan siapa dia berkawan. An-Nas, ataupun dalam satu hadis Nabi SAW menyebut bahawa seorang manusia itu mengikut akidah dan mengikut agama kawannya. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang individu itu mengikut agama ataupun pembawaan kawan rapatnya. Kalau dia berkawan dengan kawan-kawan yang sentiasa berulang-alik ke masjid dan ke surau, pergi ke pengajian-pengajian ilmu, insya-Allah anak kita juga akan menjadi sebegitu rupa. Tapi kalau anak kita berkawan dengan kaki pancing contohnya, kaki pancinglah dia. Kalau anak kita berkawan dengan kaki motor, rempit, maka merempitlah dia. Rosaklah anak kita. Maka pastikan kita selaku bapa memerhatikan pergerakan anak-anak kita. Dengan siapa dia berkawan, bila dia keluar rumah, bila dia balik ke rumah, dan apa yang dilakukan setiap hari. Sehingga kita mampu untuk mendidik mereka membesar dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhirnya, adakah kita sentiasa membawa anak-anak kita pergi ke masjid, untuk mendapat ilmu, mendapat kesedaran dan keinsafan daripada pengajian-pengajian yang diadakan di masjid-masjid. Di sana ada hadis menyebut tentang kelebihan bila mana kita bawa anak kita ke masjid. Nabi SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah
wa huffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Maksudnya tidaklah berhimpun satu